بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Allah mengingatkan kita di dalam surah Ad-Duha dengan satu panduan melihat kepada demi waktu pagi, demi cahaya pada waktu pagi. Allah mengingatkan kepada kita nikmat yang kedua iaitu wal-laili idza saja, demi malam yang hening. Dua perkara yang penting dalam kehidupan kita. Kita melihat kepada waktu yang amat produktif, yang amat penting kita beri perhatian, yang disunahkan oleh Nabi SAW agar dijaga jangan sampai kita tidur selepas daripada solat subuh itu, kerana Ad-Duha ini adalah masa yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengingatkan dalam ayat ini, Allah bersumpah dengan dua perkara. Pada waktu malam yang hening itulah tempat untuk kita bermunajat, untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah asas produktif kita ini akan menjadi orang yang sentiasa menghasilkan yang terbaik, kerana kita bermunajat, kita memanfaatkan waktu malam itu untuk melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang ada dalam surah ini selepas Allah bersumpah dengan demi cahaya di waktu pagi dan demi malam yang hening itu? Allah mengingatkan kepada manusia, kepada Nabi Muhammad SAW bahawa Allah tidak benci, Allah tidak murka kepada Nabi walaupun beberapa belas hari, beberapa puluh hari tidak turun wahyu. Orang-orang musyrik Mekah menyatakan bahawa Nabi dibenci, ditinggalkan, tetapi sebenarnya dalam hidup kita ini Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun satu saat, tetapi yang meninggalkan Allah adalah insan itu sendiri. Yang kita kena ingat bahawa kita perlu berusaha sebaik mungkin. Kita selalu ingat bahawa walal akhiratu khairul laka minal ula, yang akhir itu lebih baik, yang hujung itu lebih baik daripada yang awal. Kita perlu terus istiqamah dan sabar dalam meneruskan perjuangan. Dalam membina keluarga, dalam kita membina organisasi, kita tahu bahawa yang akhir itu sebenarnya lebih baik daripada yang awal. Itu janji daripada Allah. Jika ada yang mempersoalkan, ada yang menanyakan, melihat bahawa betulkah Allah akan beri yang lebih baik, Allah membawakan kepada Nabi SAW beberapa bukti dalam kehidupan beliau. Allah membawakan bahawa kalau Nabi itu anak yatim, rupa-rupanya Allah memberikan pada Nabi SAW tempat untuk berlindung. Jika Nabi itu buntu dalam kehidupan, Allah berikan hidayah. Jika Nabi itu adalah orang yang tidak cukup, tetapi selepas itu Allah cukupkan. Maka jika itulah perkara yang pernah berlaku dalam hidup kita, maka kita kena ingat bahawa kita kena terus ke hadapan dengan perkara yang baik yang Allah suruh, agar kita terus tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus produktif dan positif dalam kehidupan. Apakah perkara yang perlu kita laksanakan agar kita terus positif dan produktif ke hadapan? Yang pertama, Allah menyatakan pada anak yatim, jangan diherdik. Pada orang yang meminta tolong, jangan disergah. Dan apa-apa sahaja nikmat yang ada, sebutkan. Jangan banyak komen perkara negatif, tetapi bersyukur, beritahu kepada dunia pada hari ini apakah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tandanya bahawa Allah bersama dengan kita. Allah tidak mawadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak tinggalkan dan Allah tidak benci kepada kita.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم